Salam kepada semua. Kami daripada Kumpulan Seminar akan membentangkan topik dekolonisasi. Sebelum memulakan pembentangan, mari kita mengenali ahli Kumpulan Seminar yang terdiri daripada saya, Lau Chi Chen, Makaura, Muhammad Iqmal, Muhammad Zulkarnain, Nur Izzah Fatihah, Harisani, dan Nurul Ashikin. Sekarang saya akan menerangkan definisi ringkas tentang dekolonisasi. Apa itu koloni? Koloninya bermaksud tanah jajahan, manakala kolonisasi bermaksudnya menjadikan sesuatu wilayah sebagai koloni. Yang ketiga, dekolonisasi adalah sesuatu proses untuk membebaskan sesuatu wilayah daripada kuasa penjajahan. Sekarang, saya ingin mempersilakan ahli kumpulan Makaura untuk membentangkan slide-nya. Dipersilakan. Terima kasih Lau. Nama saya Makaura Noel dari BITS S1G2 dan saya akan meneruskan pembentangan dengan topik menyahkan insan, anthropocentrisme dan eurocentrisme. Oke, kita akan bermula dengan anthropocentrisme. Filosofi anthropocentrisme adalah sebuah filosofi di mana manusia dianggap sebagai entiti paling tinggi di alam semesta dan mereka mentafsir dunia dari segi nilai dan pengalaman manusia sendiri. Mereka berpendapat bahawa manusia sahaja yang mempunyai sebarang nilai intrinsik. Ini bermaksud mereka beranggapan bahawa manusia bebas mengeksploitasi entiti lain seperti sumber alam dan haiwan demi kemajuan serta keselesaan hidupan manusia. Eurocentrisme pula merujuk kepada teori peresapan budaya Eropah yang mempercayai Eropah adalah pencetus peradaban manusia di seluruh dunia. Oke, seterusnya kita akan sambung dengan kesan anthropocentrisme dan eurocentrisme. Anthropocentrisme atau dikenali juga sebagai sekular ini banyak menimbulkan sifat buruk dalam diri manusia. Manusia sewenang-wenangnya meneroka alam ini tanpa mengambil kira penjagaan ekosistem demi pembangunan diri manusia sendiri. Sebagai contoh, apabila berlakunya penebangan hutan secara haram, keseimbangan ekosistem akan terganggu dan ini akan menyebabkan bencana alam seperti tanah runtuh untuk berlaku kerana kestrukturan tanah menjadi lemah. Eurocentrisme pula telah menyebabkan penjajahan barat ke atas masyarakat bukan barat pada suatu ketika dahulu dengan alasan mentamadunkan masyarakat bukan barat. Proses membaratkan tamadun lain ini telah banyak menuntut nyawa. Hal ini demikian kerana mereka tidak dapat menerima pandangan orang lain yang tidak mengikuti ideologi Eurocentrisme. Oleh itu, kita seharusnya berusaha untuk menghapuskan sifat-sifat buruk ini kerana ia membawa kesan yang sangat negatif. Itu sahaja daripada saya. Iqmal akan menyambung pembentangan ini. Seterusnya kita beralih kepada akibat dualisme Cartesian. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, maksud dualisme adalah faham antara dua prinsip yang saling bertentangan seperti antara gelap dan terang dan antara kebaikan dan kejahatan. Manakala prinsip dualisme Cartesian adalah prinsip falsafah yang dibawa oleh Rene Descartes. Rasionalisme Descartes yang menyingkirkan peranan Tuhan menjadi paradigma ilmu dan universiti moden masa kini. Beliau berpendapat bahawa Tuhan bukanlah sumber ilmu utama di dunia ini. Ini adalah bercanggah dengan ajaran Islam yang menekankan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling utama dalam segala aspek kehidupan manusia. Secara ringkas, kita boleh katakan dualisme Cartesian adalah kehidupan tanpa kesatuan dan harmoni. Falsafah dualisme terbahagi kepada dua ekstrem, iaitu berfikir adalah sifat mutlak manusia dan alam benda sebagai makhluk yang tiada nilai dan makna. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang seorang tokoh yang bernama Rene Descartes. Mari kita lihat latar belakang tokoh ini terlebih dahulu. Descartes dilahirkan pada 31 Mac 1596 di sebuah bandar kecil yang bernama La Haye di Touraine, Perancis. Beliau dikenali dengan nama latinnya iaitu Renatus Capesius. Descartes meninggal dunia pada tahun 1650 akibat batuk dan radang paru-paru. Terdapat beberapa falsafah Rene Descartes, iaitu antaranya ialah realiti asas yang wujud
iaitu res cogitans yang bermaksud minda manusia dan res extensa yang membawa makna jasad ataupun fizikal. Memisahkan aspek jasad dan minda tidak ada hubungan harmonis. Memisahkan aspek jasad dan roh, atau dalam bahasa Inggerisnya the mind body problem, alam adalah neutral, tidak bernyawa. Falsafah mekanikal sebagai contoh, alam sebagai jentera besar dan tidak bernyawa. Kesan realiti memisahkan jasad dan rohani. Alam tidak bergabung dengan aspek kerohanian. Alam itu mati dan boleh dilakukan sesuka hati oleh manusia. Dan akhir sekali, alam ini untuk dieksploitasi untuk kepentingan dan keuntungan ekonomi. Seterusnya kita akan membincangkan pemikiran yang dibawa oleh beliau. Antara pemikirannya adalah pemikiran yang mengatakan akal sebagai pencari dan pengukur akan mengatur manusia dan alam. Pemikiran yang logik maka ia benar, pemikiran yang tidak logik maka ia salah. Bagi Descartes, realisme di mana falsafah masa dahulu disasarkan agak naif, memandangkan dia menganggap apa yang dianggapnya nyata. Slogan kata yang diwujudkan oleh Descartes iaitu cogito ergo sum, yang membawa maksud aku berfikir maka aku ada. Descartes ni menerangkan bahawa apabila mendapat pengetahuan tentang suatu kita benar-benar mendapat idea tentang pengetahuan itu, dan untuk mengetahui bahawa jika pengetahuan ini benar, maka kita perlu menganalisis dan mencari kepastian yang mutlak. Setakat itu sahaja penerangan saya tentang tokoh René Descartes ni. Kita akan sambung perbincangan kita dengan rakan saya iaitu Iza untuk membentangkan topik yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nur Iza Fakihah binti Fauzi Azli dan saya akan membentang tentang topik menjayakan epistemic humility, atau kata nama lain untuk menjayakan insan bersepadu bersejahtera. Cara untuk menjayakan insan bersepadu bersejahtera adalah dengan menukarkan epistemic arrogance kepada epistemic humility. Sebelum itu, apakah bermaksud dengan epistemic? Epistemic bermaksud cabang-cabang falsafah yang berkait dengan pengetahuan. Contohnya, kajian seperti asal-usul, sifat, rationality, kepercayaan dan pelbagai isu berkaitan. Epistemik ini berbahagi kepada dua, iaitu epistemic arrogance dan epistemic humility. Epistemic arrogance bermaksud kesombongan dan kemegahan intelektual. Keangkuhan cendekiawan berlaku apabila keyakinan terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dan keupayaan untuk mengetahui menjadi berlebih-lebihan. Ia turut menafikan kepentingan, keberadaban dan peranan sistem yang bukan bercirikan Eropah Barat, di mana ilmu di situ telah dijadikan penanda aras dan rujukan sejagat atau kita panggil sebagai universal tentang sistem, struktur dan sifat di situ. Ia amat sekali bercanggah dengan epistemic humility yang kita boleh didefinisikan sebagai perasaan rendah diri dan tawaduk untuk belajar. Contohnya, sifat saling menghormati dan beretika di antara cendekiawan untuk mendapatkan pengetahuan dan bertolak ansur terhadap perbezaan pendapat. Seterusnya, inti kata untuk anthropocentrism dan egoism adalah sombong, angkuh, keras hati dan ego dalam kehidupan. Aliran ini meyakini bahawa manusia adalah paling berkuasa dan segalanya dan tidak ada yang kuat selain manusia. Akibatnya, timbul sikap manusia yang merendahkan dan meremehkan makhluk lain. Seterusnya adalah strategi untuk membina epistemic humility. Pertama sekali, membebaskan diri daripada falsafah yang diasaskan oleh penjajah. Kedua, membangunkan pemikiran dan asas keilmuan berdasarkan kearifan tempatan tamadun timur. Untuk diambilkan sebagai contoh iaitu pandangan semesta tamadun timur. Mereka menganggap manusia adalah sebagai hamba Tuhan dan perlu melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh Tuhan. Ketiga adalah rujuk kepada sumber keilmuan dalam tradisi tamadun timur. Strategi ini juga fokus kepada agenda 3H. Apakah kandungan agenda 3H itu? Pertama sekali iaitu head, intellectual ataupun kognitif. Agenda ini berasaskan perkembangan kemahiran intelek. Contohnya, pandangan secara
pemprosesan maklumat dalam minda manusia. Kedua iaitu hard, spiritual ataupun affective. Agenda ini berkaitan dengan perkembangan sikap dan nilai dalam manusia. Contohnya, mempengaruhi roh atau jiwa manusia berbanding dengan perkara material ataupun fizikal. Dan akhir sekali iaitu hand, physical ataupun psikomotor. Agenda ini berkaitan dengan perkembangan kemahiran dan kebolehan otot fizikal manusia. Gerakan seseorang dipengaruhi oleh pelbagai proses psikologi seperti tumpuan ataupun emosi. Interaksi kausal ini dikenali sebagai psikomotor. Itu sahaja penerangan daripada saya tentang menjayakan epistemic humility. Seterusnya, saya akan memberikan kepada rakan saya dari Sani untuk membentangkan topik seterusnya. Terima kasih. Seterusnya ialah insan berseparuh, sejahtera dan ekologikal. Sejahtera merupakan istilah berkonotasi positif yang bermaksud aman dan makmur, senang dan tenteram, terpelihara daripada bencana. Selain itu, skop sejahtera iaitu spiritual, iaitu psychological, intellectual, cognitive cultural, ethical, emotional dan ecological, societal dimensions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rashikin akan membentangkan subtopik berhasilan ilmu baru insan atau falsafah bersepadu atau sejahtera ekologikal. Okay. Antara konsep yang dimaksudkan dengan berhasilan ilmu baru ialah membebaskan diri daripada falsafah yang diasaskan oleh penjajah, membangunkan pemikiran dan asas keilmuan berdasarkan kearifan tempatan tamadun timur. Nombor 1, falsafah yang mementingkan aspek ketuhanan, pandangan semesta tamadun timur iaitu manusia sebagai ketuhanan. Dan seterusnya, manusia perlu melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanah oleh Tuhan. Oleh itu, manusia tidak bebas mengeksploitasi alam. Dan keempat, menggunakan alam untuk kesejahteraan hidup seluruh alam. Merujuk kepada sumber keilmuan dalam tradisi tamadun timur. Falsafah sejahtera ialah pembangunan lestari, sustainable development berdasarkan kearifan tempatan tamadun timur. Itu hubungan yang seimbang antara jasmani, emosi, rohani dan intelek. Ini juga mendatangkan manfaat dan menjauhkan kerosakan pemikiran, pemeliharaan dan pemuliharaan sekitar holistik. Insan ekologikal berdasarkan kearifan tempatan tamadun timur. Antara kata kunci yang ada di dalam slide ini ialah dekoloniasi, anthropocentrisme dan eurocentrisme. Sekian dari kami, terima kasih.